Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua. So hari ini kita akan tengok kepada Salam. tajuk definite integrals for algebraic function. Okey. So untuk syllabus kamu, kita hanya tengok based on tajuk apa nama tu? Tajuk algebraic function. Dia tak ada fungsi yang lain Okay, what is definite integral? Yang sebelum ni kita belajar adalah berkenaan indefinite integral, kamiran tak tentu. So comes to definite integral, dia jadi kamiran tentu. Apa yang tentunya tu? So kita tengok apa yang tentu dia. Alright. So topik ni mengenai apa? So dia mengenai definite integral. Okay. Apa itu definite integral? Okay, kamu boleh nampak juga dekat screen. Okay, what is definite integral ni means? Okay, sekejap ya. Apa maksud definite integral ni? Okay, macam mana? Apa yang bunyi bising kat belakang tu? Tutup pintu ke apa? Okay, so dia adalah a definite integral has start and end values. In other words, there is an interval A and B called limit, bounds and boundaries are put at the bottom and top of S like this. Okay, macam mana? Like macam mana? Macam ni. Saya nampak tak simbol dia kat sini ni? Nampak tak simbol kat situ? Nampak. Okay. Kalau kamu tengok, yang kat apa nama, yang kat sebelah dia ni, ini yang kita belajar hari tu. Ini. Ini yang kita buat hari tu kan? So kat sini simbol S dia tu adalah yang kita panggil indefinite integral. No specific value. Come with definite integral, dia ada specific value. Nampak? Dia ada limit. We call that, biasa kita panggil limit lah dalam kebanyakan buku panggil limit. Jarang panggil bounds and boundaries pun boleh juga tapi we lebih synonym with limits. Yang A ni dekat bawah kan, then we call that lower limit. Kita panggil dia apa? Kita panggil dia lower limit. Okay, kita panggil dia lower limit. Alright. Okay, dalam buku kamu pun ada juga kan? You all ada bersama-sama kamu buku juga kan? Muka surat 34. Okay, muka surat 34. Okay. So kalau A ini dekat bawah kita namakan dia lower limit. B dekat atas kita panggil dia apa? Kita panggil upper limit. Limit bawah, limit atas. Itu beza antara indefinite dengan definite. Alright, itu beza dia. Dan beza lagi kalau indefinite, hari tu bila kita selesaikan jawapan dia mesti ada tambah C. Kalau ingat lagi. Betul? Ya. Betul. Jawapan dia mesti ada tambah C. Tapi kalau definite, dia tak ada tambah C. Jawapan dia boleh jadi nombor bulat ke, decimal number ke, fraction ke dan sebagainya. Dan dia tak ada tambah C. Okay? So jelas Itu perbezaan yang ketara antara indefinite and definite. Beza dia apa? Satu, tak ada limit. Satu, ada limit. Alright, secara ringkasnya, bila dia dah ada limit, okay, ada limit macam ni kan, actually kamu boleh tekan terus guna calculator. Kalau ada calculator bersama-sama kamu sekarang, so kamu boleh nampak simbol dekat calculator tu ada simbol integrate. Ada nampak tak? Ada calculator tu? Begini, simbol dekat calculator tu dia buat macam ni. Begitu. Ada nampak tak simbol tu? Ada button tu. Nampak tak button tu? Ada kan? Dia sebelah atas, sebelah kiri. X. Nampak kan? Ada? Ada tak? Kenapa bunyi kereta, bunyi lori, bunyi apa tu? Ada, madam. Okay, ada kan? That's mean untuk soalan yang untuk soalan definite, kamu boleh tekan calculator sahaja terus dapat jawapan dia. Okay. Tapi dalam kes ini kita nak tengok dia punya solution. Okay. Kalau tekan calculator ni just to get the final answer, terus dia bagi jawapan dia berapa. Okay. Memang mudah lah nanti saya akan cuba buat video untuk cara tekan calculator sebab kalau kat sini saya tak boleh nak tunjuk calculator pula kan.
Tak nampak pula kalkulator dia kan. Okay, madam. Okay, so kita tengok what is the formula. Ada formula juga. Okay. So this is the formula yang akan kita gunakan untuk tajuk definite integral. Okay. Ini tajuk dia, kita akan gunakan formula dia yang mana. Alright, ini adalah fungsi algebra fx. Okay, kat sini fungsi yang macam mana? Dia boleh jadi macam semua fungsi yang kita dah belajar lah. X kuasa 3 ke, X kuasa 2 tambah 5 ke, per 2 ke, semua fungsi yang kita dah belajar itu. Okay, cuma beza dia sekarang dia ada A dan B. So macam mana nak guna formula ni? Okay, so the first kita akan integrate dia macam kita buat yang sebelum ni. Okay, integrate dapat jawapan dia. Okay, so for example X kuasa 3 kan. Bila saya integrate, saya akan dapat X kuasa 4 per 4. Okay. So, ini yang kalian akan letakkan. BA tu kan nampak kan? So, B kat atas, A kat bawah. And then dia dah bawa kurungan FB. Maksudnya, value X ganti dengan B. Where is value X ini kan? So, saya akan gantikan dengan B kuasa 4 per 4. Macam tu. Okay. Kemudian tolak pula FA. So saya akan buat pula A kuasa B. A kuasa B pula. A kuasa 4 per 4. Okay. Ini secara ringkas ni kita kata formula dia ialah FB tolak FA. Okay. Boleh kelas? Tak apa. Nanti kita tengok dia punya contoh. Alright, selain daripada formula utama untuk definite integral, dia pun ada juga formula yang lain basic formula yang lain. Okey, boleh tengok dekat buku kamu juga tu. Okey, yang mana ini ialah basic rule yang biasa kita gunakan. Okey, apa beza dia? Macam mana kita nak tengok beza dia? Tengok. So, kalau kat sini kita nampak order of integration. Okay, maksud dia order of integration. Apa beza dia? Okay, nampak tak? Apa yang beza dia? This one is the question. Tengok B kat sini. A kat sini. Okay, sekarang B lower limit jadi upper limit. Nampak? Tadi dia lower limit. Sekarang dia tukar ke upper limit. So, yang upper limit tukar pergi lower limit. Bila dia saling tukar begitu, dia mesti ada tanda negatif. Maksud dia perubahan limit atas ke bawah, bawah ke atas akan, bila kita dah buat perubahan untuk limit tu, you mesti letak tanda negatif. Macam dulu kita belajar juga kan, 1 per X kuasa 2. Once you bawa dia naik ke atas, X negatif 2. Negatif means perubahan dari satu kedudukan ke kedudukan yang lain. Boleh kelas? Boleh, Mi. Okay, another one is number 2 punya rule, yang mana dia punya limit atas dan limit bawah adalah sama. Once dia sama, automatically the answer goes to sifar. Kosong, zero. Nampak? Sama juga macam dulu kalau kita ada belajar kan, X kuasa kosong sama dengan 1. Okay? So, dia pun ada juga dia punya basic rule. Okay, ini constant multiple. Okay, macam mana yang dikatakan constant multiple? Okay, dia ada constant. Apa itu? Dia ada K dekat depan dia. What is a K? For example, dia ada beginilah. A, B, 6, X kuasa 2. So, 6 ini consider for K. Constant. So, apa dia buat? K dia bawa kat 2. So, dia akan jadi 6 A B X square dx. Contoh. Nampak beza dia? Nampak kelas? Okey, nampak Ini yang kedua pun sama. Ada tanda negatif kan? Nampak negatif ni? Nampak. So, dia nak mudahkan integrate. Dia letak ke luar. So, dia pindah ke luar. Ni dia pindah ke luar. Integration dia. Okey. Dia pindah ke luar lah Mula-mula duduk kat dalam. Lepas tu pindah ke luar. Mula-mula K duduk kat dalam. Lepas tu K pindah dekat luar. Okay. Yang ni pula limit atas sama limit bawah. Jawapan terus dapat kosong. Dan ada tanda negatif untuk atas. Okay. Yang B pun, yang ni pun sama.
Okay, yang keempat pun sama. Apa beza dia? Kita tengok. Ini fx dan gx. That means dia ada dua fungsi lah So, mungkin satu yang x ni kita kata dia x kuasa 3. Yang ini mungkin fungsi dia adalah 2x for example begitulah tambah atau tolak. So once dia ada a, b, apa kita buat? Okey, sama juga kita asingkan dia 1/1. Okey, 1/1. So dapatlah jawapan dia. Okey. Okey, kat sini macam saya tengok ada satu yang dia tak letak antara formula dia yang kalau dekat buku kamu tu ada yang nombor 5. Okey. Macam mana formula dia? Okey, saya tulis kat sini satu tu. Dia adalah okey. A C fx okey. Fx okey dx sama dengan A B okey fx dx okey tambah B C fx dx. Okey, ni yang seterusnya yang untuk yang fungsi tambah punya. Okey, apa beza dengan yang nombor 4 ni? Apa beza dengan nombor 4 ni? Okey, tengok. Beza dia ialah, okey kita tengok beza dia ialah kalau nombor 4 ni dia dua fungsi yang tak sama, nampak? Satu fungsi fx, satu fungsi gx, right? Yeah. So kita pecahkan dia, asingkan dia menjadi single-single. Okey, ni satu. Okey, dengan dia punya yang sama. Okey, ini limit yang sama untuk gx dan kita integrate. Berbeza pula dengan yang terakhir ni. Okey, apa beza dengan yang terakhir ni? Okey, kita tengok. Sekarang yang ni fungsi dia sama. Fungsi dia sama. Tadi fungsi dia tak sama kan? Sekarang fungsi dia sama. Cuma limit dia tak sama. Okey, limit dia tak sama. Ini lower limit A, upper limit C. Okey, sekiranya kita ada, nampak tak diagonal dia sama ni? B kat sini, B kat bawah. Okey, so bila kita boleh tambahkan dua fungsi ke ini menjadi A to C. A, B, B, C. Dia macam ada gap dekat tengah tu As long as B kat atas ini sama dengan B kat bawah ni, kita boleh tambahkan dia sahaja. Okay. Okay, ini adalah basic rule basic formula yang biasa digunakan. Kadang ada, kadang tak ada pun Okay, mari kita tengok contoh macam mana kita nak buat penyelesaian. Okay, sekarang kita refer dekat kamu punya soalan exercise 5. Page 36. Okey, kita akan buat bersama-sama lah Kamu ada kertas bersama-sama kamu sekarang? Ada tak? Ataupun ada yang dah buat? Hari tu saya ada pesan kan? Siapa yang dah buat? Ada yang dah buat ke? Saya dah. Lagi madam tidak. Tidak apa? Okey, tak apa. Mari kita tengok. Mari kita tengok macam mana cara dia. Soalan A. Okay, saya buat soalan A dulu. Soalan A, sekejap bersama-sama. Kamu kena buat bersama-sama saya juga Jangan kalau saya buat sorang-sorang pula. Kalau saya buat sorang-sorang pula nanti susah lah. Okey. So soalan A kita, mana soalan A kita? Okey, soalan A. Dia nampak kan? Okey, saya tulis soalannya ialah 2, 4. Okey. 1 tolak 3T. Okey. 1 tolak 3T. Alright. Darab 1 tambah 2T dt. Okey. So macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Okey. Kita kena ingat kalau dalam integration dia tak ada petua hasil darab, tak ada. So apa yang perlu kita buat mula-mula sekali, kita perlu darab masuk. Okey, kita perlu darab masukkan dia. Okey. Darab masuk dulu supaya
kita dapat jawapan dia. So, apa jawapan dia kat sini bila kita darab masuk? Ini tetap sama, tak berubah lagi. 1 darab 1, 1. 1 darab 2 tambah 2T. Tolak 3T. Tolak tambah. Tolak 6T square. Dapat kelas? Dapat kan? Dapat madam, dapat madam. Okey, ni sama kan? Betul? So, dapat jawapan apa ni? Antara 2T tolak 3T. Jadi apa? Dapat tolak T. Negatif T. Alright, so kita salin semula yang kita dah simplify. 2, 4. 1 tolak T. Tolak 6 T kuasa 2 dt. Okay, so sekarang ini baru soalan yang complete after kita simplify. Right? Baru kita integrate dia. Okay, mari kita integrate dia. Integrate 1 dapat apa? Integrate 1 dapat apa? Kosong. Mana boleh kosong kau ni? 1. Entah kau tadi sembarangannya. Hei, kau ni. Ini apa Satu. ni? Ini dia adalah, dia apa tu? Dia adalah constant kan? Ha? Cuba kamu tengok buku kamu tu. Muka surat. Kau ni. Muka surat 28. Tengok sekarang. Tengok muka surat 28. Nampak, madam. Okay, example 1A tu. Integrate 4 kan? Dapat apa integrate 4 kalau integrate 4 tu? 4. 1. Mana kau dapat 1 pula kau ni? Kau tengok buku tu. Tengok buku. Buku surat 28. Example 1. Example 1. 4 madam. Apa jawapan dia? 4. Itu soalan. Jawapan dia apa? Aduhlah kau mau tengok buku pun tak pandai ni. Apa dia jawapan dia? 4x tambah 1. Mana 4x dapat tambah C? C. Kau ni aduhlah. Kau kalau kelas kau ni kan memang saya pening kepala. Macam mana kau mau jawab final ni? Okay. Lama sudah madam kelas ni. Okay, jadi maksud dia kamu nampak tak? Once dia is a constant, bila kita integrate dia mesti wujud X. Ingat tu? Okay, kalau dulu kita belajar differentiation, for example Y sama dengan 3. Bila dy dx dapat apa? Dapat kosong sebab dia adalah a constant. Kalau integrate pula 3 dx, dia mesti ada X. 3X tambah C. Kan dia adalah songsangan kepada integration dan differentiation. 3 differentiate jadi kosong. Tak ada X. Okay. Kalau 3 integrate wujud X. Itu beza dia. Boleh kelas? Boleh. Bikin sakit jiwa saya ni kau ni. Alright, sambung. Boleh madam. Okay, sambung Saya sambung Okay, miss. Okay. 1 jadi apa sekarang? X. Jadi Mana ada X kat sini? T lah. T lah madam. Jadi T lah dia. Jadi T lah. Hai, kau ni. Mana Saya ada jawab T lah madam. Salah nama madam. apa jawab X tadi? Okay, so dia adalah T. Arsyad. So sekarang kalau T jadi apa? T jadi apa? Kalau T jadi apa? Tengok muka surat 28 lagi. Kau kena tengok muka surat. 1. Apa? Tengok muka surat 28.
muka surat 29 example 2A. 2T. 2A, example 2A dapat apa? So kita tengok. Okey. Okey, tak apalah. Kamu tengok dekat dia punya formula lah Dekat formula atas tu, formula dia macam ni kan. Formula dia X and dx. X. So dia dapat X n plus 1 per n plus 1. Okay. Plus C. That's the formula. Ini formula. Nampak tak? Jadi T ni akan jadi apa? T akan jadi T kuasa berapa ni? T kuasa berapa? 1. Kuasa 1. Jadi dia mesti tambah apa ni? Tambah 1. So dia akan jadi 1 tambah 1. Per 1 tambah 1. Okay. So yang di sebelah dia jadi apa? 6T 2 tambah 1. Per 2 tambah 1. Boleh? So tutup kurungan. Boleh madam. Faham sikit-sikit sudah madam. Dekat 4, 2. Letak dia punya limit. 4, 2. Ini yang akan jadi tadi macam tadi tu. Ni yang. Sekarang yang kita buat ini sama macam yang ini. Nampak ni? FBA. Ini adalah hasil yang yang kita dah beza, yang kita dah integrate. Okay? Alright. So, sambung. Jadi saya simplifykan dulu supaya kita senang nampak dia. Okay. T tolak T kuasa 2 per 2. Okay. Tolak 6 T kuasa 3 per 3. Okay. So tadi dia kata, tengok balik dekat formula. Tadi dia kata dia ada buat FB tolak apa ni, nampak ni? FB tolak FA. So sekarang kita akan buat yang itu. FB tolak FA. Mari kita buat dia. Okay. Sekarang kita akan buat FB tolak FA. Okay, sekejap saya padam dulu ni. Sekejap. Okay. Sekejap saya padam dulu. Okay. Alright. So sekarang kita nak buat FB tolak. Ini F tau ni. Yang besar-besar ni. Sekarang ni yang dalam sini semua ni. Inilah Fx dia. Okay. Sekarang kita nak gantikan dia dengan B. Dekat soalan ini, X itu adalah T lah. Okay. So mari kita gantikan dia. So dia akan jadi apa? Okay, saya gantikan dia. Okay, sama dengan. Kita mesti ganti B dulu. B yang mana? Yang di sebelah atas. So T jadi 4. Okay, nampak saya gantikan. So sekarang T tolak 4. Okay, 4 kuasa 2 per 2 tolak 6 4 kuasa 3 per 3. So inilah kita punya FB. Okay, nampak? Nampak tak kelas? Madam. Ya. Apa dia? Yang T itu jadi 4 lah kan? Yes. Okay. Ya, sebab kita gantikan dia. Semua T jadi 4. 4. Okay, Okay, faham sudah madam. sekarang kita kalau faham pun jangan, kelas tak boleh habis lagi Sekarang kita nak buat FA pula. Okay. Sekarang kita nak buat FA pula. Tengok FA. A berapa? A adalah 2. Ganti semua T dengan 2. Saya gantikanlah 2. Tolak 2 kuasa 2 per 2. Tolak 6. 2 kuasa 3 per 3. Okay. So itulah kita punya apa ni?
Ini kita punya F A. Okay, nampak tak saya gantikan 2, 2, 2. 4, 4, 4. Okay, saya gantikan dia. Nampak tak kelas? So, Nampak. boleh, Nampak ya, Madam? boleh kamu Madam. tekan. Ya. Memang yang di tengah-tengah kurungan tu memang tolak. Yes, mesti tolak. Because apa? Sebab formula dia. Nampak formula dia? Tu nampak formula dia tu. Sekejap, saya delete balik. Nampak. Nampak formula dia tu. Tolak. Orang. Main-main pula kau ya. Main-main pula kau ya. Okay, nampak? Okay, itulah. Okay, sekarang apa kita kena buat? Tekan calculator. Cuba kau tekan calculator. Apa jawapan dia apa? Satu-satu Kak Kira Madam. Kalau kau pandai tekan semualah. Oi nak, mantap. Kalau tak satu-satu lah kita buat dia. Cepat kamu tekan calculator, saya pun tekan calculator. Okey Madam. Okey, ada dapat jawapan sudah? Jap Madam. 48 Apa jawapan kamu dapat? negatif 148. Okay. Yang FB negatif 36 kan? FB dapat berapa? Sekejap. Salah. Kau ni Tiga. FB dapat berapa tu? Negatif 132. Sekejap dapat 2. Negatif 132. Tolak. Negatif 132. Mantap. Apa tu jawapan akhir ke apa tu? Jawapan untuk FB. Oh, alright. FB. FB negatif 132. Betul. Betul. Tolak. Ting aku. Yahoo. Yang FB, FA nak negatif berapa Madam? Negatif 16. Dapat, yes, dapat negatif 16. So, Madam, jawapan kalau kira sekali Betul, boleh bantu kan, 48. Madam? okey, kalau kira sekali boleh Sama tak? kan? Boleh. Okey. Sama jawapan dia. Memang jawapan dia sama. Ini sebab saya nak tunjukkan saja, okey. Alright. Alright. So, nampak tak perbezaan dia? Untuk definite integral, kita tak ada tambah C. Okey, untuk definite integral tak ada tambah C. So, jawapan akhir dia adalah satu jawapan nombor bulat. Kadang-kadang bukan nombor bulat, decimal number or fraction number is okay as long as there is no plus C. Okay? Okay. Okay. Ada tanya, boleh ke kalau tak nak buat panjang-panjang gini? Alright, begini. Okay. So actually that's why saya kata tadi, as long as you know how to calculate guna calculator, alright. Actually from the calculator, you boleh terus dapat jawapan bila masukkan saja soalan ini. Okay. So siapa ada calculator silver macam yang saya selalu guna dalam kelas tu, okay. You boleh masukkan saja sebiji macam soalan ini and then dia will pop up the answer terus. Okay. Dia akan bagi jawapan dia. Kalau siapa yang tak ada calculator macam saya,
mungkin dia boleh tekan kalkulator ini, tapi it's hard to you untuk masukkan because there need a special guideline untuk kamu tekan dia. Okay, tapi tak apa, kalau you susah nak tekan dia, and then kita buat macam saya buat ni. Kerana apa? Kerana markah dibagi based on setiap yang kita buat step dia. Okay, so cumanya kalau siapa yang ada kalkulator yang dia tahu tekan dari awal tu, okay, from this step, dia boleh terus jump to the final answer. Okay, tak ada masalah. Ini kalau kita kalkulator yang yang biasa ni kan. Kalau kita nak tekan satu kali semua ni boleh. Cuma you kena pandai main bracket. Kalau kamu salah bracket, kalkulator tak silap kamu yang silap bagi arahan. Then you going to get the wrong answer lah. Boleh kelas? Boleh. So the best solution is buatlah dia satu persatu. Okay. Kadang-kadang kamu tak perasan pun 2 kuasa. So for example 2 kuasa 3 8. And then you kata 2 kuasa 3 6. Itu biasa. Alright. Okay. Okay, boleh kelas? Itu yang pertama example kita. So tengok yang seterusnya. Okay, saya mungkin tak pergi semualah kerana kita consider you punya masa. Apa dia? Jangan pergi semua, Miss. Apa? Soalan D. Soalan mana? Soalan D. Okay, soalan C dulu saya tengok. Soalan C tu macam susah kan? Okay, saya tak pergi semua Kita pergi yang mana? Okay, kita pergi tengok soalan C pula. Okay. Kalau yang saya tak pergi tunjuk contoh tu, maksud dia kau buat sendirilah. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Okay, C. Mari kita tengok soalan C. Apa soalan C kita? Soalan C adalah okay. Negatif 2, negatif 1. X4 tambah 5X per X kuasa 3 dx. Okay. So sebelum kita selesaikan soalan ini, the first bila soalan definite integral, tengok limit dulu, check the limit. Okay, you have to check the limit. Kena pastikan lower limit adalah nilai yang rendah compare to upper limit. Okay. Dia mesti yang lower, mesti yang limit rendah. Kalau atas, mesti yang tinggi. Sekiranya dia ada bagi begini, for example, 3, 2. Begitu for example. Nampak tak? Sekarang 3 besar kan? 2 kecil kan? Okay, kita tak boleh nak selesai nanti. Bukan tak boleh selesai, dia akan dapat jawapan syntax error. Okay. So kita kena buat macam mana? Kita tadi ada tengok dekat dia punya rumus. Azan. Okay, kita berhenti sekejap ya. Okay, madam. Nanti kalau dah habis azan, inform saya ya. Okay, Miss. Okay, Kak. Okay, madam. Okay. Alright, macam tadi saya kata, once kita nampak yang tadi mana formula tadi. Okay, formula tadi kalau kita tengok, kalau limit dia berubah, dia mesti ada negatif. Okay. So, jadi untuk yang ini, kalau kita tengok limit bawah lebih besar daripada limit atas, kita kena ubah dia menjadi negatif 2, 3 fx dx. Baru kita boleh selesaikan dia. Okay. Alright. Okay. So back to this question. Okay. Ini selalu kita ada buat soalan dulu. Sama juga saya pernah buat banyak kali soalan begini. So apa yang saya suka buat bila soalan begini, kita perlu asingkan dia. Okay. Supaya apa? Supaya kita senang kira dia. For example, kita asingkan dia. 4x3 tambah 5x x3. Selalu ada yang tanya, boleh tak kalau bawa naik ke atas? Boleh, tak ada masalah Tapi saya selalu cakap, bila bawa naik atas, kebanyakan dia terlupa nak darab dengan semua. That means dia kena darab dengan semua.
Okay. So ini kita kalau darab semua kita dapat macam mana? Kita dapat X 4 tambah negatif 3. Okay. Tambah 5X 1 tambah negatif 3. So you akan dapat dia X 4 tolak 3 dapat 1. Okay. 1 tolak apa nama ni dapat 5X negatif 2. Boleh juga, tak ada masalah. Kalau kamu tahu macam mana cara nak apa nama ni, nak apa? Nak darabkan dia. Okay, biasa saya kata kesilapan yang pelajar selalu buat apa? Dia biasa darab dengan kawan sebelah ni je. Kawan ni je. Dia tak darab dengan kawan yang satu lagi. Ataupun kadang-kadang dia tak darab pun, dia biar je begitu. Okay, itu yang salah So kalau yang macam begini saya lebih suka. Okay, kerana apa? Sebab kita boleh nampak dia punya tu. And then saya akan tolak 4 dengan 3. Sini 1, saya akan tolak dengan 3. So dapat 2. 1 tolak dengan 3 dapat 2. So jadi yang tertinggal adalah negatif 2, negatif 1. X tambah X 2 kat bawah kan? So kita bawa dia naik ke atas negatif 2 dx. Alright? Sama lah juga sama juga. Tapi terpulang saya kata, kalau kamu nak buat apa nama ni yang macam tu pun boleh. Tak nak buat yang macam tu pun boleh. Tak ada masalah. Boleh je Tak tepi sekejap. Right. Okay, mana dia satu lagi? Sekejap Okay, mari kita selesaikan dia macam mana. Apa tu? Bunyi apa tu? Bertukang ke apa? Alright. Okay, sekarang kita dah integrate dia ke belum? Belum kan? Belum. Okay, mari kita integrate dia. Integrate X dapat apa? Sekarang kamu dah pandai dah. Dapat apa? Cepat. Apa jawapan dia? Kamilkan X. Dapat apa? Ay, senyap je korang. X 2 Okay. bahagi 2. Betul. Nasib baik adalah wakil seorang. Jadilah. Ya, tadi baru 2 kotak. 2/2. Yang sebelah dapat apa? Ada otak. Negatif 1. Okay, then letakkan dia punya limit. Negatif 1, negatif 2. So sekarang kita nak buat apa? FB dengan FA. So kita letaklah. FB negatif 1 kuasa 2/2. Okay, tambah tolak. So jadi tolak. Tolak. Tengok dekat bawah X negatif 1 kan. So kalau nak senang tekan kalkulator, kita turunkan dia ke bawah. Nampak? Datang mana? Salah. Sekejap saya padam. Salah pula. Okay. Datang mana? Ini kan saya akan turun dia ke bawah. Okay, yang ini. Yang mana? Saya akan turunkan dia ke bawah. Inilah. Okay, kita akan letak dia ke bawah. Jadi apa? X. Okay. So, sekarang kita dah ada. Okay, yang ini saya tulis semula supaya cantik lah. Saya tulis dulu supaya cantik dulu. Senang kamu nampak nanti. Saya padam sekejap. Okay, saya tulis dulu semula. Saya mudahkan dia supaya kamu nampak. Saya salin balik dulu. X2/2 tambah tolak jadi tolak. So akan jadi 5/X. Okay. Actually kalau tak buat banyak-banyak macam ni pun boleh Saya nak tunjukkan you all satu-satu. That's why saya buat macam tu. Okay. So sekarang kita akan masukkan nilai dia untuk B dulu. So kita masuk negatif 1 2/2 tolak 5 negatif 1. Ini adalah untuk FB. Tolak FA pula. Negatif 2/2
tolak 5 per negatif 2. Lepas tu nak buat apa? Tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator sekarang dapat apa? 1 per 2 tambah 5. Jawapan. 4 per 2 tambah 5 per 2. So, kamu akan dapat jawapan dia berapa? Tekan terus pun boleh ya. Apa jawapan kamu dapat? Jap miss. Okey, saya tunggu. Negatif 1. Ya, negatif 1. Negatif 1 ke 1? Oh, Saya dapat 1. saya pun Dia dapat 1. satu Janis. 1 jawapan dia. Cuba tekan kalkulator betul-betul. Cuba Ya, tengok 1. ni. Satu. Okay. So jawapan dia dapat 1. Yang dapat negatif tu cuba tengok mungkin you salah dekat mana negatif positif dia kan. Okay. So jawapan dia adalah 1. Okay. Kasih. Dah Madam. siap. Ya. Ada yang tu nak membingungkan. Mana? Yang Tu mana? yang madam kasih bulat merah tu madam. Alright, okay. Kenapa? Macam mana madam? Oh, madam kasih turun. Ya, so kenapa saya kasih turun? Kerana kalau kamu nak kekalkan pun boleh. Cuma bila dia ada kuasa negatif, kadang-kadang you nak tekan kalkulator susah sikit kan. Okay. Tapi kalau you pandai tekan kalkulator 5x kuasa negatif, okay boleh, no problem. Tak ada masalah pun. Okay. Saya letak begitu supaya saya senang tekan kalkulator. Oh, jadi yang bawah dia tu madam? Yang mana? Yang negatif 1 tu dalam kurungan? Ini Ya, saya ya. ini saya dah darab, nampak ni? Positif, negatif dapat negatif. Nampak? Ini kan? Positif darab negatif 1 dapat negatif. X turun bawah darab 1. X je lah. Tak payah nak tulis 1 tu lagi dah. Okay, boleh? Boleh. Okay, so kita pergi kepada contoh soalan yang terakhir. Okay, saya akan buat soalan F. Okay, yang lain tu saya tengok macam sama. Saya akan buat F. Okay. Dan kalau kita tengok soalan F, kita boleh gunakan substitution method. Saya akan tunjuk dua cara. Satu guna substitution method, satu guna formula. Okay, mari kita tengok. Okay, kalau ada soalan boleh terus tanya je ya. Okay, saya akan buat soalan F. Okay. Soalannya adalah 01 4x tolak 3 kuasa 4 dx. Alright. Kalau kamu ingat lagi, okay, dulu ada formula yang kita belajar. Formula dia ialah sorry. Mana dia? Saya tulis mula. Okay, so kita pergi. Formulanya adalah integrate ax tambah b kuasa n dx. Okay. So bila kita integrate dia, kita akan dapat ax tambah b n tambah 1 per n tambah 1 followed by a. A ni dapat mana? Kita bezakan yang atas ini. Okay. So that is the formula. Alright. Okay. Mula-mula saya akan tunjukkan by formula. Okay. Mari kita buat yang by formula. Macam mana cara saya buat dia. Okay, kita integrate dia. Kita akan dapat apa? Kita akan dapat 4x tolak 3 kuasa apa? Kuasa 5 per dengan 5. Okay. Okay. So, kita bezakan yang di atas ini. So, saya take out dia. Saya keluarkan dia. Kalau senang nampak.
Okay, saya keluarkan dia. Y sama dengan 4x tolak 3. Saya kita bezakan dy dx. Dia akan dapat 4. So 4 ini saya akan turunkan dia ke bawah. Inilah A dia. A ni. Okay, boleh? Boleh. So don't forget, kita disebabkan ini ada limit, sini tak ada limit punya formula. So saya akan keluarkan limit dia. Macam tadi. 1, 0. Okay. So apa yang kita akan buat adalah 4x tolak 3 per 20 5 1 0. Okay. So sekarang kita nak buat apa? Tadi kita dah integrate kan? Ini kita once you dah tambah 1, ini letak di bawah, itu kita dah buat integration. So dia punya simbol notation for S panjang integrate dah hilang lah. Okay. Sekarang kita akan masukkan FB tolak FA. Alright. So saya tak nak tekan kalkulator banyak kali per 20 per 20. Saya akan keluarkan 1 per 20 kat luar dia. Okay. So now saya akan ganti FB. Baris B sini kan. 4, 1 tolak 3 kuasa 5. 5. Okay. Tolak FA. FA 4, 0 tolak 3 kuasa 5. Tutup kurungan. Okay. So saya selesaikan dia. 1 per 20. Kalau kamu tak nak keluarkan 20, so you have to do 20 kat sini lah. Kena buat gini lah. Per 20 per 20. Okay, nampak? Tapi saya tak nak tekan dia banyak kali. That's why saya letak dia kat luar siap-siap. Okay, boleh je. Mana-mana pun boleh. So sekarang kita buatlah. 4 tolak 1, 4 darab 1, 4. 4 tolak 3 adalah 1. So kita dapat 1 kuasa 5. 4 kali 0, 0. 0 tolak 3 adalah negatif 3. Negatif 3 kuasa 5. Dapat apa? Dapat apa kelas? 243. Okay, so kita dapat 243. Right, so tekan kalkulator. 1 tambah 243. So kita akan dapat 244 per 20. Betul tak? So kita akan dapat 244 per 20. Betul ke? 244 per 20. Kecilkan dia dapat apa? Kita akan dapat 61 per 5. Betul kelas? Okay, Pak Miss. (244 per 20). Okay, dapat? 1 per 5. 12.2, Miss. Dapat apa? 12.2. Okey, dapat 12.2. Dapat. Okey, kita jawapan akhir kita boleh tulisnya jawapan akhir. Kamu boleh bagi saya 61 per 5 boleh. Nak bagi kat saya jawapan 12 1 per 5 pun boleh. Ataupun berapa tadi? 12? Boleh. Mana-mana satu pun boleh. Ketiga-tiga ni jawapan kita terima. Boleh kelas? Boleh. Okey, itu tadi cara kita guna apa nama orang kata? Kalau kita guna formula. Sekarang kalau lah soalan kata dia nak guna substitution method. Betul lah. Substitution method. So once kita guna substitution method, kamu kena cari U. Okey. Kena cari U. Saya guna pen lah.
So U kita yang mana? Yang dalam kurungan. So what is U? U adalah 4x tolak 3. yes, 4x tolak 3. Macam hari tu kita buat, mesti buat du dx sama dengan 4. Then dx sama dengan du per 4. Okay. So actually kalau kamu refer dekat buku kamu, dia menggunakan muka surat 35, example 5C. Dia menggunakan substitution method dengan cara tukar dia punya limit. Okay, saya tak nak buat cara tu ya. Saya tak nak buat cara tukar limit. Saya takut nanti kamu pening pula cara tukar limit So kita buat cara tak tukar limit. Macam mana cara dia? Okay, mari saya tunjukkan. So this is the question. 0, 1, 4x tolak 3 kuasa 4 dx. So sekarang kita akan gantikan dia, okay? So saya akan gantikan 0, 1. So now is u. U kuasa 4 jadi du per 4. 1/4 kita akan keluarkan dia menjadi 1/4 Oh. 0, 1 u4 du. Right? Now integrate. 1/4 biarkan dia. Integrate kita akan dapat u5 per 5. Okay. 1, 0. Okay. So, sekarang kita nampak u5. Okay. Okay, saya tulis kat bawah ni. Sama dengan 4 dengan 5 jadi dapat berapa? Dapat 20. Dapat 20 lah. Okay. So sekarang kita nak ganti balik. Apa itu u? U tadi 4x kuasa 3 kan? So saya ganti balik 4x tolak 3 kuasa 5. Don't forget dia ada 1, 0. Right? So baru kita buat FB tolak FA. Okay, sekejap. Saya ubah sikit ni. So FB tolak FA. Okay, saya sambung. Okay, so dia jadi apa? Sekarang yang jadi adalah 1 per 20. FB kita adalah 4, 1 tolak 3. 4, 1 tolak 3. Don't forget dia ada kuasa 5. Tolak FA kita adalah 4, 0 tolak 3. Dan dia ada kuasa 5. Right? So tekan kalkulator ni ada untuk besar So dapat apa? 1 per 20. 4 darab 1, 4. 4 tolak 3, 1. 1 kuasa 5 dapat 1. Okay. Ini 4 darab 0, 0. Negatif 3 kuasa 5 dapat dapat apa? Dapat negatif 2, 4, 3. Right? So dia dah sama balik dengan kita punya solution dekat sini. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak kelas? Nampak. Okay. So lepas tu kita boleh teruslah dapat jawapan akhir 61 per 5 atau 12, 1 per 5 atau 12.2. Okay, boleh kelas? Boleh. Ini kalau kita guna substitution method. Ingat dalam buku kamu dia tukar limit. Okay, ada beza tukar limit dengan tak tukar. So saya nak kamu fokus more on satu saja cara Kalau kamu buat tukar limit, kalau kita gunakan yang melalui konsep tukar limit baru, create the new limit, then kita tak perlu ganti dia balik u ni. Dia ada pro and con lah Kerana kalau kamu nak guna yang macam buku, you just go on your book, study, ada masalah boleh tanya saya. Actually, dua-dua pun sama dapat jawapan. Alright, boleh kelas? Boleh. Mana kuis kita, Miss? Nantilah, saya tengah mengajar kau juga kan. Nanti saya bagi di grup. Okey, Miss. Nanti saya send di grup saja soalan dia. Kalau saya tak send sekarang, mungkin saya send malam ni kah, bila kah. Okey, kau tunggu sajalah ya. Okey. Yes, yes. Soalan dia bang. Soalan dia. Oh, kau mau. Tak faham bang. Alright, okay. For pija, okay lah Okay, as long as tanya tak apa. Saya suka juga tu, actually.
Alright, saya cuma takut you all nanti kredit habis lah apalah. Okay, excuse, okay. Alright, soalan D Okay, siapa kalau rasa kredit dia dah nak habis, tak apa, you boleh leave juga tak ada masalah. Siapa yang nak tanya boleh tanya, saya okay je, alright? Yeah, boy. Okay. So, 1, 2. Ini ke Pija? Iya, madam. 3 tolak 2x kuasa 2 Okay. tambah 4 per x3. Okay. Dx. Right. Okay. Dx. Okay. So the first saya kata, please check the variable. Ada ke yang kita perlu ubah ke, perlu darab masuk ke, perlu apa. So apa yang kita nampak kat sini, dia adalah duduk kat bawah satu kan. Yeah, Miss. So apa perlu kita buat dekat dia? Bawa naik ke atas, Miss. Yes, bawa dia naik ke atas. Dan kita bawa dia naik ke atas. 1, 2, Tambah 3 tolak 2x kuasa 2 tambah 4x negatif 3. So sekarang kita dah dapat soalan dia. Kita akan integrate dia satu-satu. Okay, 3 macam tadi yang kita mula-mula buat. Bila integrate 3 tak ada x, mesti ada x. Okay. Yang kedua, kuasa 2 tambah 1 akan jadi kuasa 3 per 3 tambah 4x negatif 3 tambah 1 jadi negatif 2 per negatif 2. Okay. So don't forget dia mesti ada limit 2, 1. Okay. Lepas tu nak buat apa? Okay, sebelum kita masukkan, kita boleh permudahkan dulu So, ini kita boleh permudahkan. Kalau kamu nampak ni, kita boleh permudahkan ini lagi kan? So, kita akan permudahkan section tu. So, saya permudahkan dia menjadi. Okay, actually kalau kita mahir, you nak terus buat pun boleh. Okay. Kenapa kita nak permudahkan? Sebab kadang-kadang kita selalu buat silap. Kita better tulis yang paling ringkas supaya kita nampak. Tambah, tolak. Jadi, tolak. 4 bahagi 2 boleh dapat 2. Don't forget dia ada power negatif, bermaksud dia adalah di sebelah bawah. So, bila dah jadi begini cantik, barulah mudah untuk kita masukkan nilai. Okay, mari kita masukkan nilai dia. Okay, sama dengan sekarang 3 2 tolak 2 kuasa 3 per 3 tolak 2 per 2 kuasa 2. Ini apa? Ini adalah FB. Tolak FA. Okay. Okey, bila dah sampai macam ni, tekan kalkulator sajalah. Okey. 3 kali 2, 6. 2 kuasa 3, 8. 8 darab 2, 16. So, 16 per 3. Ini sama dengan 2 per 4. Okey. 3 tolak 2 per 3 tolak 2. Okay, mana saya punya pen dah pula. Pen saya. Sekejap. Kenapa pen ibu lari pula ni? Sekejap dia. Mana tadi yang aku ni? So, apa jawapan dia kamu dapat? Jap, Miss. Okay, saya tunggu. Ini dapat
1/6. Betul ke? Betul, Miss. Betul, madam. Plus Alright. 1. So 3 tolak. Negatif 1/6. Dapat apa jawapan dia? Negatif 1/6. Betul ke? 11. 1/6 tolak 1/3 kan? Ya. So 1/6 tolak 1/3. 1/6 tolak 1/3. Dapat negatif 1/6. Betul? Betul. Betul, madam. Okay. So dapatlah jawapan dia. Dah siap. Okay. Any question? Ada lagi nak tanya? Thank you, madam. Okay, thank you very much. You're welcome. Okay, any question? Ada lagi soalan nak tanya? Okay, ingat saya akan bagi soalan quiz 3 dan assignment 3 untuk kamu jawab nanti. Alright. So, minggu depan mungkin kita akan ada test 2 lah test 2. So, tak perlu gusar sangat. Before we sit for test tu, saya akan bagi macam hari tu pre-test untuk kamu lebih familiar dengan soalan tu. Okay? Apa yang pasti, soalan test 2 adalah semua mengenai tajuk integration dan advanced integration lah yang akan kita belajar minggu depan. Boleh kelas? Boleh. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa kita berhenti di sini dulu. Terima kasih semua. So, kita jumpa lagi Madam. pada... Ya, apa pula? Nanti madam send itu formula. Semua ni saya bagi. Don't worry punya tu. Okay, sekejap lagi saya bagi. Okay. Alright, okay. So, terima kasih semua. Assalamualaikum dan... Salam. Madam, thank